Kalau tak ada mungkin boleh, kalau ada masalah audio ke apa, boleh komen ya, boleh komen pada ruangan komen tu, nanti saya cuba baikilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Cik Samsul sekeluarga, jadi kalau kita melihat kepada tajuk yang Cik Samsul bagi pada saya ni, canggih ni kan, terbabum juga ni nak cerita tentang tentang pandemik, tentang apa yang dipanggil sebagai apa, normal yang baru, normal yang baru ataupun new normal, yang saya kira benda ini adalah satu perkara yang asing lah kepada kita ya. Saya kira dari sudut sejarah kita pun tak pernah kita merasai pengalaman seperti ini. Mungkin ada di kalangan ahli keluarga yang veteran, mungkin pernah merasai zaman darurat dan sebagainya, tetapi saya kira yang lain-lain, generasi kedua, ketiga tu barangkali tak pernah merasai akan bagaimana ceritanya PKP dan sebagainya. Namun begitu, kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, kerana dengan sedikit sebanyak kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, mudah-mudahan ianya dapat mendekatkan yang jauh, ya tak? Alhamdulillah hari ini macam-macamlah aplikasi ataupun kita panggil software-software yang boleh digunakan untuk kita berhubung sesama kita, seperti mana yang kita gunakan pada hari ini. Dan saya kira teknologi itu kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, ianya juga sebenarnya boleh membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini dengan adanya e-tadarus, kemudian e-tahlil, tapi insya-Allah semua kita kena yakinlah bahawa pahalanya tidak insya-Allah. Pahalanya akan sentiasa berlanjutan. Pahalanya itu akan sentiasa diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita sedang melakukan perkara yang sememangnya dituntut untuk kita melakukannya pada bulan Ramadan, kerana kita tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan segala pahala. Kita buat benda yang sunat seolah-olah kita melaksanakan benda yang wajib. Manakala kalau benda yang wajib pula, Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan sehingga 70 kali ganda, masya-Allah. Sebab itu ada di kalangan hamba-hamba Allah itu yang amat cemburu kalau kita ini dapat menghidupkan bulan Ramadan. Apatah lagi kalau kita lihat syaitan yang katanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ni, syaitan dibelenggu. Pastinya mereka tidak duduk senang ataupun mereka tidak senang duduk untuk melihat kita ini melakukan amal kebajikan pada bulan Ramadan. Jadi pertamanya saya ingin ucapkan tahniahlah kepada keluarga Encik Syamsul kerana sama-sama berusaha untuk menghidupkan Ramadan itu mengikut akan kemampuan yang kita boleh lakukan. Dan benda macam ni kalau nak kira lah kita boleh masukkan dalam sejarah hidup kita lah, tak? Masukkan dalam sejarah hidup kita. Ada orang kan dekat wall FB dia, dia kata apa? Dia nak rakam juga dalam wall FB tu bahawa tarikh hari ini ataupun semalam adalah merupakan satu sejarah yang akan berulang-ulang, setiap tahun akan diingatkan oleh Facebook sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat pun benda tu, tiba-tiba dia muncul dekat wall kita kan. Jadi itu satu benda yang boleh kita manfaatkan, insya-Allah. Sidang musyahidin ataupun sidang penonton yang dirahmati Allah. Jadi petang ini kita nak cerita sedikit lah berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai pandemik COVID-19 ini. Kalau orang Arab dia tak panggil COVID-19 dia panggil Corona Al-Mustajad, Corona yang baru ataupun new Corona dia kata. Dia tak panggil 19 tu jadi bila kita lihat bercerita tentang pandemik ataupun wabak ini, pada zaman Nabi SAW pernah diingatkan beberapa perkara. Antaranya kalau kita lihat salah satu daripada wabak yang sudah berumur ribuan tahun ialah wabak taun. Wabak taun yang nama ataupun kita panggil taun. Jadi wabak taun ini kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa alaihissalam sendiri pun sudah disebutkan berkaitan dengan wabak taun. Dan bagaimana ianya adalah merupakan suatu wabak sehingga kan Nabi SAW pernah menceritakan bahawa yang namanya wabak taun itu adalah kita panggil apa? Cebisan daripada azab yang Allah Subhanahu Wa Taala pernah turunkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kan kita tahu pada zaman Nabi Musa ni ada beberapa jenis
ujian ataupun hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Firaun dan juga kaumnya yang tidak mahu beriman kepada Allah tetapi mempertuhankan Firaun, maka antara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hukuman untuk mereka adalah taun. Begitu juga dengan belalang juta, begitu juga dengan katak yang cukup banyak ya. Kita bayangkan dia punya katak tu sampaikan kat mana-mana kita berada, katak pun ada juga. Hari ni kalau kita jumpa seekor katak pun dah bergaduh ke tak? Bergaduh sebab apa? Siapa yang nak, kalau kan kita selalu dengar istilah katak ni kalau orang Terengganu dan sebagainya, katak tu maksudnya pukul. Kan, katak tu maksudnya pukul. Tapi kita katak tu katak lah ya tak? Jadi istilah tu mungkin ada kita panggil perbezaan di situ ya. Baik. Jadi oleh kerana dia adalah merupakan cebisan daripada azab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi pada zaman Nabi SAW, Nabi pernah mengingatkan Nabi pernah mengingatkan sekiranya berlaku penyakit taun itu dan kamu berada di satu tempat ataupun satu negeri ataupun satu kampung, macam yang baru-baru ni kan diadakan bukan sekadar PKP tapi apa? PKP yang diperketatkan tu, tak? PKPD kan, macam dekat kampung Ibrahim Majid, dekat Simpang Renggam tu ya. Maknanya kalau kita berada di satu kawasan ataupun kampung ataupun negeri, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Jadi nak kirakan sebenarnya apa yang dinamakan sebagai PKP, PKPD dan yang terbaru ni PKPB macam-macam kan, istilah-istilah baru yang kita dengar ini yang tak pernah kita dengar sebelum ini. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW pun benda tu dah ada dah. Dan panduan-panduan serta SOP yang yang ada pada hari ini pun sebenarnya pada zaman Nabi pun pernah disebutkan. Sebagai contoh kita sebut tadi, kalau kita berada di dalam kawasan wabak itu, maka jangan kita keluar daripada kawasan tersebut. Sebab tu diadakan PKPD itu supaya ada polis dan tentera yang mengawal supaya orang yang sudah terjangkit di dalam kawasan itu tidak akan keluar dan menyebarkan di luar. Manakala orang yang di luar pula, janganlah kamu masuk ke dalam kawasan yang sudah kena wabak tersebut. Jadi sebab tu kita dilarang untuk masuk ke kawasan-kawasan tersebut ya. Kecuali mungkin petugas-petugas kita lihat sebagai frontliner dan sebagainya. Saya ucapkan jutaan tahniah, mungkin ada di kalangan ahli keluarga Cik Syamsul sendiri yang bertugas sebagai frontliner, tak kiralah pasukan keselamatan ke, pasukan kesihatan ke dan sebagainya ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala jualah yang maha berkuasa untuk mengganjari akan apa yang telah tuan-tuan dan puan-puan lakukan ya. Dan hari ini kadang-kadang kita macam bila mendengar akan ada sedikit kelonggaran pada PKP ni, kita macam kesianlah dengan barisan frontliner ya. Namun begitu kita doakanlah yang baik-baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita lah, lindungi ahli keluarga kita semua daripada wabak penyakit ini insya-Allah ya. Baik, itu yang pertama, maknanya apa SOP-nya kalau kita berada di dalam, maka jangan kita keluar daripada kawasan itu, dan kalau kita berada di luar, jangan pula kita masuk. Dan ini juga pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu Sayyidina Umar ni dia bukan reti duduk diam, tak? Maknanya dia akan turun padang dan sebagainya. Dan satu ketika Sayyidina Umar ini menjadi khalifah, beliau telah pun dijemput oleh seorang governor dalam salah satu wilayah Islam, iaitu Sayyidina Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah yang menjadi governor wilayah Syam pada ketika itu. Jadi wilayah Syam ni kalau kita lihat pada hari ini lebih kurang negara Jordan, negara Syria, Palestin sendiri ya, dan juga Lebanon. Itu wilayah Syam. Kalau kita tengok daripada Arab Saudi itu di sebelah atas lagi ya, dari dia punya cuaca agak sejuk dan sebagainya. Baik. Jadi bila sampai sahaja di sempadan kawasan itu, Sayyidina Umar dan rombongan VIP ni kan, menteri-menteri lah nak kita istilahkan sekarang ni, disambut oleh Abu Ubaidah tadi yang merupakan governor daripada Syam tadi. Kemudian beliau menyatakan, governor tadi menyatakan bahawa sekarang ini di negeri Syam terdapat satu wabak yang sedang berlaku. Maka
dia consult lah, dia tanya kepada Sayyidina Umar, adakah nak masuk juga ataupun macam mana. Maka Sayyidina Umar pun menyatakan, tak apa, kalau begitu keadaannya, aku akan bermesyuarat dahulu dengan para menteri yang ada ini, ataupun para VIP, kan, para sahabat yang hebat-hebat ni, untuk berbincang dahulu, adakah nak masuk ataupun balik semula ke Madinah. Lalu dibincangkanlah dengan golongan Muhajirin. Ini sahabat-sahabat yang senior, tak? Kemudian golongan Ansar. Ya. Kemudian akhirnya bila mereka sudah pun bermesyuarat, dikatakan kepada governor itu, wahai governor, wahai Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, kami membuat keputusan bahawa kami tidak akan masuk ke dalam negeri Syam disebabkan oleh wabak penyakit ini. Kan? Jadi bila macam tu, maka Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah ni, dia kata apa? Wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah, nak lari daripada takdir Allah ke? Kan? Ini satu perkataan yang sehingga kan Sayyidina Umar bila governor ini menyatakan demikian, Sayyidina Umar jawab apa? Rasanya perkataan ini tak sepatutnya keluar daripada engkau, wahai governor Syam, yakni Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Kerana apa? Kerana Sayyidina Umar kata, memang betul kami sekarang ini sedang lari daripada takdir Allah, yakni kami mengelak daripada terkena jangkitan wabak itu kepada takdir Allah yang lain, iaitu kami memilih untuk pulang semula ke Madinah supaya kami tidak akan dijangkiti akan wabak itu. Makna ini dipanggil sebagai apa? Al-wiqayah ataupun pencegahan. Dan perkara ini juga kalau kita lihat sudah pun berlaku pada zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Masya Allah. Maknanya nama pandemik ataupun wabak ini sebenarnya tidak asing di dunia ini. Kita pun tahu daripada sudut sejarah dunia beberapa pandemik yang dahsyat, ya. Antaranya pada kurun ke-13 dan ke-14 Masihi berlakunya apa dipanggil sebagai Black Death. Black Death ini mengorbankan puluhan juta orang di Eropah. Kemudian juga yang berlaku bagaimana wabak taun juga ataupun malaria kalau tak silap pada kurun yang ke-19, yang kita lihat ianya mengorbankan juga jutaan nyawa. Dan 100 tahun yang lepas bila berlakunya apa Spanish flu, kan. Flu ni kalau kita sekadar apa kita maknakan dia semua je, kan. Tapi dia luar biasa. Dia luar biasa kerana mengorbankan jutaan nyawa juga pada 100 tahun yang lepas. Dan sekarang ini setelah 100 tahun Spanish flu, berlaku pula apa yang dinamakan sebagai COVID-19 ataupun COVID-19. Masya Allah. Jadi sidang musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam hal ini, apa yang kita katakan sebagai norma yang baru, norma yang baru yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sebagai contoh, bila kita sekarang ini disyorkan untuk apa? Kita buat penjarakan sosial ataupun social distancing. Perkara ni dari sudut bahasa macam diperdebatkan, kan, penjarakan ke penjarakan. Tapi kalau kita rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, yang betul memang penjarakan, ya. K itu satu saja. Cuma kita nada kita ataupun kita gunakan tu, kita tahulah kat mana kita nak gunakan perkataan tersebut, ya. Baik, jadi bila sebut penjarakan sosial ni, kalau kita lihat sebenarnya Nabi SAW dah ajar lama dah. Nabi dah ajar lama, iaitu sebagaimana sabda Nabi SAW, kallimil majzuma wa bainaka wa bainahu qaida ramhin aw ramhaini. Kalau kamu hendak berbicara dengan orang yang telah pun terkena satu penyakit seperti sopak ataupun kusta, maka hendaklah kamu bercakap dengannya dalam jarak satu lembing. Satu lembing. Satu lembing tu kalau kita tengoklah cerita Piramli ke cerita Melayu dulu, kan. Kalau lembing tu maknanya dia punya tinggi lebih kurang 1.8 meter ke 2 meter lah, lebih kurang, tak? Maknanya social distancing yang Nabi ajar tu sebenarnya lagi jauh. Kita sekarang 1 meter je. 1 meter je. Sekarang ni lagi dekat sebab apa? Naik kereta boleh berdua. Dekat kereta lagi dekat, ya tak? Baik. Jadi social distancing itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan sekadar satu lembing, kadar 2 lembing pun itu lebih baik. Jadi maknanya bila kita dengar PKPB bermula Isnin ini pun kita masih ada perasaan mungkin, ya, agak bimbang barangkali sekiranya perkara itu akan menyebabkan, yalah, bayangkan lebih 40 hari duduk dalam rumah, tiba-tiba diberi peluang untuk keluar, kan.
kita bimbang juga, kita bimbang juga barangkali berlaku perkara yang tidak kita ingini, kan. Namun walau macam mana pun, ini tanggungjawab kita semualah, kita sendiri. Dan dalam hal ini juga Nabi SAW yang dah memang ajarkan kepada kita supaya kita ini jangan sengaja untuk cuba menyebarkan wabak itu kepada orang lain, kan. Sebab itu adanya kuarantin, dalam bahasa Arab dipanggil al-hajru as-sihhi, yakni al-hajru tu kurungan ataupun kuarantin, as-sihhi tu kesihatan. Memang ada dah, ya. Sebab tu kita lihat tadi, Nabi SAW dah ada ingatkan kepada kita, kalau taun jangan kalau kita ada kat dalam jangan keluar, kalau kat luar jangan masuk, kan. Itu kuarantin lah tu, ya. Dan satu lagi ialah Nabi larang kita daripada kita cuba menyebarkan akan wabak itu. Sebab tu kena self quarantine tu supaya wabak itu tidak akan tersebar keluar. Dan kita pun dah dengarkan istilah apa yang dinamakan sebagai case index, kemudian generasi pertama, generasi kedua, sampailah generasi Mak Kiyah, generasi keberapa tu? Pak Saleh pula macam mana? Allahu Akbar, glamour ni. Pak Syamsul tak keluar pula kali ni. Mudah-mudahanlah satu kali lagi PM buat press conference, ada keluar Pak Syamsul pula. Allahu Akbar. Baik, jadi sidang musyahidin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang social distancing, okey, dah ada, Nabi memang dah ajar pun, ya. Jadi kita kena patuh dan taatlah. Dan hari ini kalau kita lihat, bila adanya social distancing ni, satu benda yang kita sedang mengharapkan ialah bila kita lihat adanya sedikit kelonggaran pada aktiviti sosial, tetapi bab masjid dan surau masih lagi belum ada keputusan yang tuntas. Ya, jadi hal seperti ini, kalau kita melihat kepada komen-komen di media sosial dan sebagainya, ada beribu-ribu mufti yang dah beri fatwa dah. Beribu-ribu mufti dah bagi fatwa itu, ini, ikut sedap rasa, kan, seenak rasa, secukup rasa, apa semua keluar, kan. Jadi dalam hal ini, kita perlu melihat ada beberapa perkara yang kita kena sama-sama jaga, dan kita juga dalam hati kecil kita pasti kita amat mengharapkan supaya benda ini kita diberi peluang lah untuk dapat berjamaah semula di surau, di masjid. Itu memang satu harapan yang besar daripada lubuk hati kita ini, ya. Namun dalam masa yang sama juga, dalam hal ini kita perlu untuk mentaati pemerintah, ya. Dalam hal ini juga bagaimana kita lihat setiap apa yang dikatakan oleh pemerintah itu, selagi mana dia adalah merupakan satu kemaslahatan ataupun kebaikan, maka kita kena akur, ya. Namun dalam masa yang sama juga, kita mengharapkan supaya akan ada juga kelonggaran itu mungkin boleh diberikan, ya. Kelonggaran itu boleh diberikan dengan SOP yang ketat, sebagaimana SOP kedai makan, sebagaimana SOP beberapa aktiviti sosial yang lain. Maka kita juga mengharapkan barangkali adanya SOP yang jelas, yang ketat untuk aktiviti masjid dan surau, kerana saya kira Allahu Akbar, kita rasa seronoklah bila dalam hati kecil kita ni kita nak mengimarahkan masjid dan surau tu, maknanya Allahu Akbar, mudah-mudahan itu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau masjid-masjid dan surau kosong, ya. Jadi itu satu benda yang sangat baik. Teruskanlah berdoa. Pada pandangan saya kita kena teruskan berdoa. Mudah-mudahan ada satu SOP yang jelas berkaitan dengan masjid dan surau, dan mudah-mudahan, dan kita kena ingat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita juga. Bahkan dalam Islam, ya, bila kita melihat akan ada satu kaedah yang menyatakan min wajibina tarkul wajibih. Salah satu daripada kewajipan kita ialah kita terpaksa meninggalkan kewajipan kita dalam agama untuk menyelamatkan satu benda yang lebih besar. Ya, sebagai contoh, kalau kita lihat, kita buat masa ini dilarang untuk solat berjamaah di surau dan masjid. Kenapa? Kerana adanya close contact. Ya, adanya kita panggil jarak yang tidak selamat di antara satu dengan yang lain. Akan adanya barangkali salam-salaman dan sebagainya. Dan benda itu kita dapat lihat yang namanya COVID-19 ini memang boleh tersebar dengan mudah sekiranya berlaku kita panggil sebagai sentuhan dan sebagainya. Jadi bila benda itu
di pemerintah minta kita supaya tak buat, kita tinggalkan sekejap, insya-Allah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak dikira sebagai orang yang berdosa walaupun kita tidak menyertai solat berjamaah di masjid dan surau, insya-Allah. Dan kita ambillah peluang ini bahkan di luar negara pun, hatta di negara Mesir sendiri yang terkenal dengan institusi Al-Azhar dan sebagainya, mereka juga Syekhul Azhar sendiri minta supaya kita solat tarawih, solat berjamaah di rumah dahulu buat masa ini. Dan benda ini terpaksa dilakukan demi kemaslahatan yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar, iaitu untuk menjaga nyawa kita. Kerana kita bimbang kalau benda ini tidak dijaga, dia akan memudaratkan kita. Nanti siapa yang nak menghidupkan masjid dan surau kalau kita semua dah sakit. Jadi itu mudarat yang lebih besar. Jadi dalam hal ini kita kena faham apa yang dilakukan, tindakan-tindakan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Dalam masa yang sama juga kita amat mengharapkan supaya adanya satu SOP untuk mengizinkan kita barangkali dengan SOP yang ketat. Mungkin kita solat berjamaah tu kita hadkanlah. Mungkin katakanlah kalau aktiviti lain tak boleh lebih 10 orang, kita pun mungkin boleh minta macam tu. Dengan SOP yang cukup ketat, tak boleh bersalam-salaman. Namun apapun kita tunggulah bagaimana keputusan daripada pihak pemerintah dalam hal ini. Dan saya kira ini juga satu peluang, maknanya bila Allah tak izinkan kita ke masjid dan surau tu tak bermakna Allah tak izinkan kita untuk beribadah. Sebab kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita ini diperintahkan untuk semata-mata beribadah, kita buat ibadah itu, kan? Maknanya nak menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu tetap tidak akan hilang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sesekali mengurangkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tak sembahyang di masjid dan surau. Kan? Jadi maknanya tak apalah untuk masa ini, demi kemaslahatan yang lebih besar pada masa hadapan, kita kena tahan sekejap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat wabak ini dengan segera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ganjari kita. Sebab apa, sekurang-kurangnya dalam lebih kurang tempoh 40 hari ini pasti anak-anak kita pun dah banyak mengaji kat rumah, alhamdulillah, kan? Bulan Ramadan ni pun saya rasa insya-Allah tadi pun tadarus dah khatam dah. Insya-Allah ada masa 20 hari lagi ni boleh 2 kali khatam lagi tu. Kan? Jadi maknanya benda itu memberi peluang kepada kita untuk beribadah dengan lebih kerana masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Kemudian normal baharu yang lain apa dia? Menjaga kebersihan. Selama ni kita hand sanitizing tu masya-Allah dah jadi satu kewajipan untuk kita, kan? Sikit-sikit nak tangan, ya. Kemudian kita pakai face mask dan sebagainya. Sampaikan berlaku penipuan face mask ni, kita pun tak sangka berjuta-juta ringgit juga penipuannya hasil daripada penjualan face mask yang palsu dan sebagainya. Wallahu akbar, berlaku juga macam tu. Jadi bila kita lihat hand sanitizing itu merupakan satu unsur-unsur kebersihan dan ianya memang berkaitan dengan keimanan kita. An-nazafatu minal iman, kan? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka normal yang baharu ini sebenarnya Nabi dah ajar lama, cuma kita kena biasakan selepas ini, untuk kita lebih kerap membasuh tangan dan sebagainya, kerana ia adalah perkara yang baik untuk kesihatan kita. Kemudian sidang saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi perkara yang kita kena faham dan juga kita perlu syukuri, yakni bila kita berada dalam bulan Ramadan ini, walaupun mungkin ada sedikit keterbatasan pergerakan kita dan juga sedikit keterbatasan dari sudut kita nak memenuhi keperluan lahir kita. Maksud saya, kita tak boleh nak berbelanja, tak boleh kita nak berbelanja dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini sebenarnya sedikit sebanyak boleh memberi peluang kepada kita untuk kita memperbanyakkan lagi bagaimana untuk memenuhi keperluan rohani kita. Kan kalau bazar Ramadan dan sebagainya tadi kan keperluan lahir, keperluan zahir untuk zat makanan kita, kan? Jadi maknanya bila kita tak berpeluang nak buat macam tu, kita penuhilah untuk kita memenuhi keperluan rohani kita. Kerana mau tak mau satu peringatan daripada Nabi SAW,
akan sampai satu masa nanti dekat dengan hari kiamat, apabila berlakunya kemarau yang begitu panjang sehingga kan tak ada sebarang makanan, ya, sehingga tak ada sebarang minuman dan sebagainya. Lalu apabila ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, pada ketika itu apa dia makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam? Maka kata Nabi SAW, makanan itu ialah zikir-zikir yang keluar daripada mulut kita. Allahu Akbar. Besarnya makna zikir itu, ya. Jadi kita kena macam tu jugalah. Kita kena berusaha untuk apa? Memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengiranya sebagai satu kebajikan, dan bila dia sudah biasa keluar daripada mulut kita, mudah-mudahan ia juga akan biasa keluar ketika sesuatu berlaku kepada kita pada masa akan datang. Apa maksudnya? Ialah kadang-kadang kita ni, bila ada orang kejutkan kita, ada yang latah, ya, ada, dan bila orang yang sergah kita dan sebagainya, contohnya kita akan keluar benda yang macam-macam, kan. Tapi kalau kita dah biasakan mulut kita ini dengan zikir, maka insya-Allah kalau ada orang cuit kita ke, apa yang keluar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contohnya, ataupun apa yang keluar subhanallah, kan, apa yang keluar Allahu akbar, maka mudah-mudahan begitu. Jadi kita kena perbanyakkan, ya, diri kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia menjadi sebagai makanan kita. Makanan bukan sekadar makanan lahir pada akhir zaman nanti, tapi sekarang ni dia akan menjadi makanan kepada batin kita. Jadi sama-sama untuk kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh keberkatan, dengan penuh amalan-amalan, dan peluang ini kita tak akan dapat barangkali setiap tahun, ya. Dapat bersama-sama dengan ahli keluarga, dapat cuba macam-macam resipi, kan, resipi yang jadi, resipi yang tak jadi. Jadi walau bagaimanapun, mudah-mudahan benda itu semua adalah untuk mengajar kita, masya-Allah. Dan saya terinspirasi dengan satu kisah, ya. Mungkin kita pernah, ataupun tuan-tuan pernah dipertontonkan dengan satu kisah pendek, ya. Bagaimana seorang hamba Allah ini yang paralyzed, lumpuh, ya, lumpuh, bertahun-tahun lumpuh, yang boleh bergerak cuma satu jari dia, ya, jari tunjuk ni. Dan jari tunjuk ini, ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk berkomunikasi. Ya, dia dah terbaring, meniarap macam tu dekat katil, matanya boleh lagi bergerak, ya, tapi batang tubuhnya semua dah tak boleh bergerak kecuali satu jari sahaja. Jadi satu jari ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk berkomunikasi, telefon, ya, ataupun maknanya teks, ya, message, dan sebagainya. Dan keadaan itu berlanjutan kira-kira lebih kurang 20 tahun. Itu kira apa? Lockdown 20 tahun. Kita baru lebih kurang 40 hari je, ya. Itu pun kita boleh ke sana kemari lagi. Ini dia dah terbaring macam tu lebih kurang 20 tahun. Bahkan bukan itu saja, apabila ditanya kepada dia, kenapa engkau masih lagi bertahan dalam keadaan seperti ini, dan orang itu sudah pun meninggal dunia sekarang ini, maka dia kata apa? Kerana dia yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersama-sama dengan dia. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan benda itu menjadi motivasi kepada kita. Bahkan orang ini telah pun menulis beberapa buku. Dia buka laptop apa semua tu, dihidangkan kat depan dia. Dia boleh type walaupun dengan satu jari ni, sampai boleh keluar beberapa buah buku yang menjadi bestseller dan sebagainya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan adanya sedikit peringatan ini berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan normal baharu pada bulan Ramadan tahun ini, dia akan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih kuat, bukannya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Gunakanlah masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ini dengan kita memperbanyakkan membaca bahan-bahan ilmiah, di samping kita baca Quran dan sebagainya, dan gunakanlah masa yang ada ini barangkali untuk kita merapatkan hubungan silaturahmi sesama kita ahli keluarga, kerana sungguhnya saya nak pesan, ya, apa yang telah pun dikatakan oleh Nabi SAW, kalau nak masuk syurga ada 4 formulanya, ya, 4 formulanya. Yang pertama dia afsyus salam, hendaklah kita menyebarkan salam. Yang kedua apa dia? Wa at'imut ta'am, hendaklah kamu beri orang makan. Maksudnya apa? Bersedekahlah banyak-banyak. Lagi bulan Ramadan ni, masya-Allah, sedekahlah. Jangan kita tinggalkan setiap hari kita dalam bulan Ramadan ni kecuali kita boleh bersedekah. Sedekah ni macam-macam, ya. Sedekah wang ringgit, sedekah makan minum, ya, bagi orang yang nak berbuka puasa, tu dah pahala lain lagi.
Jangan sedekah senyum je. Macam kita selalu dengar kat masjid bila tabung lalu kita pun senyum aja, ya tak? Baik. Kemudian yang ketiga apa? Wasilul arham. Hendaklah kamu menyambung silaturahim kalau nak masuk syurga. Ya, sambung silaturahim ni. Dan saya kira program yang dijalankan ini memang satu cara untuk menyambung silaturahim sama ahli keluarga. Ini satu perkara yang sangat baik. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Solatlah kamu pada waktu malam dalam keadaan orang lain sedang tidur, yakni qiyamul lail. Maknanya lepas sahur tu kalau ada masa sikit kita solat 2 rakaat dan sebagainya sementara menunggu waktu subuh tu paling kurang. Kalau dapat buat, dapat konsisten lagi baik, maka akhirnya Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan aman dan sejahtera. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada petang ini ada manfaatnya. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cik Samsul atas undangan ini. Ini pun satu pengalaman baru juga buat saya ni. Boleh masuk sejarah hidup kita lah. Dapat kita mengadakan sidang pada petang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja jugalah yang maha berkuasa untuk mengganjari akan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ia dikira sebagai satu kebajikan dan kebaikan yang akan menjadi sebab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Cik Syamsul, saya kira itu sahaja daripada saya. Mohon maaf segala kesilapan. Kita stay at home. Kita jaga kita, mudah-mudahan Allah SWT akan angkat wabak ini, ya. Jadi kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini sebagai perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Akhirkanlah umur kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa khasatan COVID-19 ya Allah, wa azil anna wa anhum asy-syukuka wadh-dhununa wal awham bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik